Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Okey. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesihatan dan kesempatan untuk kita menuntut ilmu dan menambahkan siri amalan-amalan kita yang terbaik untuk menjadikan kita orang yang ada ilmu di dunia dan ada syurga di akhirat. Dan oleh kerana itu menuntut ilmu adalah wajib. Ya, pasal kita bukan generasi awal yang pergi menuntut ilmu start daripada awal. Kita menuntut ilmu awal 40-an. Okey. Maksudnya kita dah terlewat dalam siri menuntut ilmu. Jadi ahad mana? Yang tu tak ada apa-apa kan. Bawah 40-an. Okey. Jadi oleh kerana itu kita berusaha juga untuk mendapatkan yang terbaik, walaupun kita memang secara kasar terlambat, tetapi bukanlah maksud terlambat terlepas. Okey. Terlambat maksudnya boleh lagi kita follow, ikut, maka ikut. Jangan biarkan kita terus jahil seperti orang-orang yang tidak mahu menuntut ilmu. Rugi. Kerana syurga juga diambil kira tentang amal kita, yakni dengan kefahaman menuntut ilmu ini kita akan mendapat amalan-amalannya soleh. Baik. Jadi kita masuk wasiat ke-48. Ini wasiat tentang hukum bersuci. Ya, di antara hukum-hukum taharah, yakni bersuci. Yang mana kita tahu tentang hukum-hukum bersuci ini. Ya, kalau ikut mazhab Syafi'i di Malaysia, najis terbagi kepada berapa bahagian? 3 bahagian. Ya, apa dia? Mutawasitah. Lagi? Okey. Mutafifin, mana pula itu surah Mutafifin. Okey. Okey. Dia bermula daripada mukhaffafah, yakni najis yang ringan, mutawasitah dan mughalazah. Ghalis, dia berkata ghalis. Okey. Berat. Jadi 3 ini pembahagian para ulama daripada mazhab Syafi'i. Dan pembahagian-pembahagian tu kita raikan, tak menjadi masalah untuk membezakan. Okay, cuma hukum secara kasar, perbezaan hukum pada mensucikan semua bahagian ini hampir serupa bentuk penggunaannya. Cuma mughalazah dia lain sikit cara cuci dia. Dengan cara air samak kata orang. Samak macam mana samak? Tanah aja. Cucur dengan tanah aja. Air tanah. Okey, cucur dengan jirus dengan air dan tanah sebanyak 7 kali. Tanah sekali, air lain 6 kali. Okey. Jadi itu dia cara mencucinya najis yang berat. Ada pun najis yang biasa, ringan. Okey. Senang je, cuci je lah. Basuh je. Maksudnya kalau tanah tu sapu je. Okey. Dan ini kan sekarang kita masuk dalam bab najis yang ringan. Okey, kita tengok. Al-Lubabah binti Haris qalat kana Husain ibn Ali fi hujri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabala alaihi faqultu ilbas thawban wa atini izaraka hatta aghsilahu qala innama yughsalu min baulil unsa wa yundahu min baulil dhikr. Okey, maksudnya dari Lubabah binti Haris, dia berkata Al-Husain bin Ali pernah berada di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu dia mengencingi beliau, dikencingnya. Ya, dulu tak ada pampers. Ya, kalau kita tengok pampers orang dulu macam mana? Ingat tak? Tak ingat dah. Ya, napkin tu dilipat, akhirnya yang tengah tu tebalkan macam pampers. Alhamdulillah mudah kita zaman sekarang kan. Jadi dia duduk di atas riba Rasulullah lalu dikencingnya. Itu budak-budak biasalah tu. Okey. Lalu aku berkata, pakailah pakaian lain dan berikan aku izar engkau supaya aku boleh mencucinya. Baginda berkata, sesungguhnya kencing anak-anak perempuan, kanak-kanak perempuan dicuci, dan kencing kanak-kanak lelaki cukup dipercik dengan air sahaja. Ini bukan diskriminasi. Okey. Ini adalah wahyu. Yang mana Allah telah tetapkan begitu, maka kita ikut begitu. Jangan kata, apalah kan Islam ni. Dia jadi kalau ikut akal dia akan jadi berat benda ni.
dia akan kata kita pro kepada orang lelaki. Okey. Namun begitu, kita melihat ya, ini di antara kaedah-kaedah kita cuba kaitkan ya, tentang najis-najis tu, yang kita kata mughalazah, mutawasitah dan mukhaffafah. Setengah orang dia tak nak ni, tak apa, tak jadi masalah. Paling berat dengan sama, cara basuh sama, cuci biasa, dan ini renjis. Okey, renjis. Selain daripada dua ni, mughalazah ni satu, renjis, mukhaffafah ni satu, yang lain semua najis mutawasitah. Senang cerita. Wahai saudari muslimahku, Islam adalah jalan kehidupan. Ia tidak membiarkan orang dewasa maupun anak kecil, melainkan ia bicara keberadaannya dan menjelaskan jalan kehidupannya. Dalam wasiat Nabi Nabawi ini, beliau mengajarkan sebahagian kaedah bersuci kepada kita yang harus engkau ketahui dan juga engkau amalkan. Allah menyenangi suatu kaum dan memuji mereka serta menyebutkan sebahagian di antara mereka itu, innallaha, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Ayat ini berkaitan, dikatakan Allah memuji penduduk Quba. Mereka adalah kaum yang berada di Madinah yang memulakan bersuci dengan menggunakan air dengan cara yang betul, baik. Jadi Allah memuji mereka. Ya, Allah menyukai orang yang bertaubat dan membersihkan diri, mensucikan diri. Waalaikumsalam. Okey. Kita tengok ayat tu, kalimah bahasa Arab tu, al-mutatahhirin, yakni orang yang bersuci. Cuba buka surah sekejap. Surah cuba tengok Qaf, ada tak Qaf? Surah Qaf, okey. Sekejap. Come. Tidak. Okey, surah Waqiah. Surah Al-Waqiah. Okey. Surah yang juzuk ke-27, surah ke-56. Jumpa? Ayat yang ke-79. Allah mengatakan dalam Al-Quran ni, la yamassuhu illal mutahharun. La
yamassuhu illal mutahharun. Okey. Okey. La yamassuhu illal mutahharun. Ayat yang kita baca tadi, innallah yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatah okey. Dalam Al-Quran, dalam doa kita lepas ambil uduk, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatah. Okey. Mutatahirin ataupun mutatahirun. Ni pasal dia ada mim, jadi dia jadi mutatahirin. Ni pun wa yuhibbu mutatahirin, pasal ini fa'il, ni maf'ul. Okey, asalnya mutahhir dengan waw. Okey. Apa kita nak bahaskan ni sikit, nak membetulkan fakta orang yang mengatakan tak boleh sentuh Al-Quran tanpa wuduk. Kan? Kerana digunakan ayat dari surah Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya melainkan yang suci. Itu ada dia tulis kat Quran, kat Quran tak, kat luar-luar tu, kat bahagian luar ada tulis tak? Oh, tak ada, dah cover dah. Tak boleh buka ke WhatsApp. Okey. Dia ada kadang-kadang Quran tu dia tulis kat sini la yamassuhu illal mutahharun. Sini kadang-kadang di bahagian luar la yamassuhu, dia buat macam tu, mutahharun. Dia mengatakan tak boleh sentuh Quran tanpa wuduk. Tapi ni tafsir Ustaz. Nanti lagi jap. Oh, orang muda. Okey. Jadi orang mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhkan illal mutahharun, yang suci, yang dimaksudkan yang suci. Sini yang suci. Yang disucikan oh ya. Dengar kan? Ha? Dengar. Dengar apa? Yang masuk tu. Yang massuhu sentuh. 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 Okey. La tidak sentuh illa mutahharun, melainkan inna sesungguhnya Allah yuhibbu, suka at-tawabin, orang yang bertaubat, wa yuhibbu, dan dia suka al-mutatahhirin. Okey. Wa ja'alni, dan jadikan aku minal, di kalangan orang yang suci. Okey. Tetapi ulama mengatakan ayat yang mengatakan tak boleh sentuh Quran tanpa wuduk ni tidak kuat. Tidak ada. Disebabkan kalimah mutahharun ni tidak seperti mutatahhirin. Dua. Mutahharun ni ditujukan kepada malaikat. Okey, malaikah. Adapun mutatahhirin ataupun mutatahhirun ditujukan kepada manusia. Okey. Dan kita tahu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Takkan malaikat bersuci juga? Kan malaikat tidak bersuci.
Okey. Jadi dalam ayat ni jelas kepada kita bahawa orang yang mengatakan pegang Quran tanpa wuduk, tak ada wuduk, maka tak boleh silap. Mulalah dia nak pegang Quran tu, mana ke? Nak lapik kan. Silap. Kerana ayat ni kita tengok sebab-sebab nuzul Al-Quran. Ibnu Abbas telah mengupaskan maksud al-mutatahhirun ni apabila kafir musyrikin kata Al-Quran turun kepada Rasulullah daripada syaitan. Lalu Allah mengatakan tidak, Allah teruskan turun ayat ni, ya, turun daripada Tuhan semesta alam, ya, dan tidak akan disentuh Al-Quran ini mereka-mereka yang tidak suci. Ya, dengan arti kata al-mutatahhirun ni ditujukan kepada malaikat, yakni Jibril. Okey, jadi kita cuba nak membetulkan fahaman. Tetapi kalau ada wuduk, itulah paling afdal. Afdal lah. Tapi nak mengatakan tak boleh sentuh sampai kena berlapik lah apa macam najis tu, silap kita katakan. Ya, salah. Maknanya Ustaz, kesimpulan ni memang kita boleh pegang Al-Quran tanpa wuduk. Ya. Tetapi kalau kita nak baca tanpa wuduk, maksudnya dia punya pahala kurang. Kalau katalah tiba-tiba ya, dia tak kurang pahala, tapi kalau ada wuduk ada kelebihan dia. Dia takkan kurang. Pahala tu maintain. Okey, kalau Rasulullah kata satu tu jadi 10, satu jadi 10, dia tak akan kurang. Cuma dilebihkan kalau orang tu ada wuduk dalam keadaan bersuci. habis wuduk tu mesti nak teruskan, tak apalah, malah habis wuduk tutup terus. Tu yang tak jadi kan. Pasal habis batal wuduk kita tak nak baca terus. Okey, tak apa baca. Okey? Faham tak? Itu kena nak tengah sibuk tu. Ya. Tapi kan masa saya sekolah lagi duduk asrama, bila masa itulah datang bulan ni memang takut. Tak boleh sebut Quran, tak boleh buat apa. So kalau ada hantu-hantu gangguan kan, yang tak selamatnya ialah Quran. Pasal tak boleh baca kan? Tak. Sebenarnya sebenarnya boleh, tak jadi masalah. Kerana dia berkaitan, cuma dia masalah khilaf dia. Okey, orang yang janabah, maksudnya disebabkan mandi wajib, ya, hadas, maka di situ ada perbahasan. Itu pun ada khilaf lagi. Kita nampak ada khilaf, tetapi pendapat yang mengatakan tak apa tu kuat. Kalau tak boleh, maknanya kalau kita pergi kedai nak beli buku Al-Quran, maknanya kita kena berwuduk lah. Kalau tak boleh pun kita akan menghadapi wanita-wanita yang dalam haid akan menghilang pahala yang banyak. Ya, sedangkan zikir pagi petang ada. Lepas tu apa lagi, nak tidur pun ada bacaan-bacaan Al-Quran kan. Di situ kalau orang yang hafiz Al-Quran, kalau kena haid seminggu tak baca, habis Quran. Kan? Oleh kerana tu benda tu dia insya-Allah secara kasar tak menjadi masalah. Kerana apa? Rasulullah pernah berkata kepada Aisyah yang waktu dalam haid tu, "If'ali, buatlah apa saja orang haji buat melainkan jangan tawaf." Kan? Sebab tawaf macam solat. Jadi jangan tawaf. Yang lain kalau dia baca Quran tak jadi masalah dan segala-galanya. Tak jadi masalah. Itu paling di antara qaul yang kita tengok tepatlah dalam bab yang begitu. Dan ada qaul yang mengatakan tak boleh. Kita raikan. Namun bagi saya melihat di sudut pandangan-pandangan ulama-ulama yang mengatakan dibenarkan kerana dia bagi dalil-dalil zikir pagi dan petang yang mana disunnahkan untuk dibaca. Lepas tu dalil pada qaul Aisyah, Rasulullah pada Aisyah tu, buat apa saja orang haji buat melainkan jangan tawaf. Tu je. Okey. Kalau dulu orang kata kena niat zikir. Baca Quran niat zikir lah. Dia tukar macam tu pula. Itu kes pergi ke Mekah niat mazhab Hanafi ke Hambali. Okey, baik. Wanita yang mensucikan diri adalah wanita yang memiliki sifat kebersihan secara sempurna. Kebersihan zahir ialah mencucikan dengan menggunakan air untuk menghilangkan najis dan kotoran, sedangkan kebersihan batin ialah mensucikan dari pelbagai kehinaan dan sifat-sifat yang tercela seperti khianat, iri, dengki, ego dan lain-lainnya. Sekarang periksalah batinmu dan buatlah ia menjadi sebagaimana engkau memeriksa zahirmu, dan engkau menjadikannya nampak indah dalam wasiat ini indah.
Dalam wasiat ini Nabi SAW mengajarimu beberapa hukum agama yang mesti engkau ketahui. Bahawa selagi Allah mengurniakanmu beberapa orang anak, lalu ada di antara mereka yang berhadas selagi ia masih menyusu, maka hendaklah engkau memperhatikan beberapa hal ini. Ya, Allah bagikan kita anak yang kecil-kecil tu. Okey, sekarang dah besar tak ada masalah lah waktu kecil. Tapi penting, jangan kita anggap benda ni, alah aku dah tak ada anak, tak, cucu nanti. Tak larat dah tak ada cucu dah, cicit pula. Cicit tu dah memang tak larat dah kita. Nak dukung tak larat. Dan kekak Zarah. Cicit rasanya takut. Kalau laki kau tak marah. Tak, kita nampak kan kehidupan kita ada limit ni kan. Kita pun tahu nilai kan. Baik, jika bayi itu lelaki dan masih menyusu serta belum memakan makanan apa pun, maka cukup engkau memercikkan air secara menyeluruh. Dengan begitu kencing bayi tersebut sudah menjadi suci tanpa perlu mencelup dan mencucinya lagi. Okey. Hukum najis ni yang dikatakan mukhaffafah ni, kaedah dia, kalau bayi itu apa dia? Pertama, mestilah bayi itu bawah 2 tahun. Dia syarat dia, okey. Pertama, bawah 2 tahun. Ini di antara kaul jumhur lah dalam membicarakan umur dia. Kedua, kanak laki-laki. Yang ketiga, masih menyusu dengan susu ibu, bukan susu lembu. Walaupun ibu tu ibu tumpang, mana-mana ibu kan. Keempat, tidak memakan makanan asasi atau apa, tu ialah senang. Budak-budak mana ada junk food apa semua. Okey. Kalau dia sekadar minum air zam-zam macam tahnik apa semua tu, tak apa. Tahnik masuk kurma sikit kan, madu ke apa, itu tak apa. Okey. Ya. Okey, ada apa? Sini. Nak ditambah. Saya nampak 4. Tapi kebiasaannya budak ni takkanlah sampai 2 tahun kan. Dia dah macam 6 bulan tu dah start makan biasanya kan. Okey, tetapi dalam proses maksudnya kalau lah dia tak anu, maka ini kedudukannya. Maka kalau hukum ni, kalau dia kencing, maka renjiskan je. Tapi kalau dia, ini untuk kanak lelaki, kalau dia dah mula memakan, cukup sekali je dia makan. Ya, bagi nestom, kata Allah, budak ni kesian, lapar, kurus, keding kan. Bagi nestom sekali. Dah habis, hukum ni terus terangkat. Maka kena basuh macam biasa. Kanak-kanak perempuan tidak begitu. Kanak perempuan hukumnya macam najis orang dewasa juga. Maka dicuci. Tak tahu sebabnya. Kalau ada saintis Muslim buat research, mesti ada. Tak, memang ada kelebihan dia. Saya dengar juga, tapi rasa tak berapa nak ni, pasal bukan saintis yang bercakap kan. Tapi ialah kakak tu memang dia mengkaji juga. Dia katakan macam Yakult tu, Yakult kan, dia ambil daripada bakteria daripada kencing kanak lelaki. Dikatakan didevelopkan jadi besar-besar, dia ni digunakan untuk jadikan Yakult. Katanya begitu. Air minum tu. Wallahu alam. Saya tak berani nak kata. Itu yang saya kata, tak berani nak kata kan. Minum juga kan. Pasal benda tak clear, jadi kita tak maulah kan. Benda tak sure lagi betul ke tidak, jadi kita tak kisah benda tu. Kalau benda tu dah dikeluarkan oleh pihak yang berkenaan, pihak yang tertentu berkenaan, maka kita
akan raikan macam mana, tengok fatwa, majlis fatwa bagaimana. Tetapi kalau sekadar orang bercakap macam tu, mungkin dia ada iri hati nak challenge, iri hati nak boykot, nak suruh, itu je kita takut. Itu pasal bukan semua datang pamphlet ataupun kertas, oh benda ini adalah buat campur gelatin, campur apa, oh kita tengok ni. Tidak semestinya. Kadang-kadang dia guna pula lambang CAP, yang kat Penang tu apa semua, tak boleh. Kita kena dapat clear betul-betul, ya. Okey. Jadi ini hukumnya. Ni orang tua tak ada ni, grup-grup muda ni kau nak beranak lagi. Okey. Pertama, Ummu Qais binti Muhsan berkata, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa bayi lakiku yang belum makan makanan. Lalu dia mengencingi pakaian baginda. Maka baginda memetik air, lalu meminta air, lalu memerciknya ke pakaian itu dan tidak mensucikan. Senangnya. Ya subhanallah, senang. Kedua, jika bayi itu perempuan, baik masih ketika menyusu ataupun sesudahnya, maka engkau perlu mencuci pakaian kena kencingnya, dan tidak cukup dengan memercikkannya saja, sebagaimana yang terkandung dalam wasiat Nabawi, kencing anak perempuan dicuci dan kencing anak lelaki dipercikkan airnya. Okay, anak perempuan basuh je. Itu yang kita kata buat research. Kalau ada orang saintis Islam, dia akan buat research, masya-Allah. Kita menghargai, ya. Boleh buat, kalau anu buat PhD bahagian ni. Kak Zarah tak nak buat research? Pasal kalau nak buat research macam kami ni, ialah bahagian ni bukan bidang kan, nak kena kenal pula. Ialah walaupun dah belajar kimia dulu apa semua, tapi dah melepasi. Apa ni, kencing dia more sterile, kencing tak cakap lah, dia lebih bersih. Mungkin Allah. Sebab lelaki susah dijangkiti penyakit kencing kotor berbanding dengan perempuan. That's the fact lah. Okey, ketiga, jika anak lelaki sudah mencapai umur di mana dia sudah memakan makanan, maka kencing harus dicuci seperti kencing anak perempuan. Dalam huraian hadis ini, Qatadah berkata, hal ini berlaku jika keduanya belum makan makanan, dan jika sudah makan makanan, maka kencingnya harus dicuci semuanya. Okey. Ummu Salamah, isteri Nabi SAW juga berkata, kencing anak lelaki cukup dengan dipercikkan air sekali saja selagi dia belum makan makanan, sedangkan kencing anak perempuan harus dicuci baik dia sudah makan makanan ataupun belum. Okey. Semua hadis ini semua sahih, ya, asal pun sahih. Maka begitulah wahai saudari muslimahku, kita hidup bersama Rasulullah SAW mengajar kita sebahagian kaedah Islam dalam masalah taharah, yang jika engkau mahu memikirkan saripatinya, tentu engkau akan mengetahui bahawa agama kita adalah agama yang agung, mengajar syariat kepada manusia demi kebaikan mereka di dunia dan akhirat. Okey, jadi itulah kaedah dia. Okey, jadi kalau kita kena kencing anak perempuan nak semayang, kena basuh walau di mana sekali. Ya, saya teringat waktu naik kapal terbang tu, isteri saya tu kena anak pertama. Dia tak tahu kan, kita tu subuh dah nak habis kan. Pergi juga kan. Basuhlah, buat macam mana pun basah-basah lah kata. Solat. Dia kena juga. Okey, kena jaga. Okey, ada apa soalan kat sini? Tak masuk percik je, kita ambil air percik je. Percik je? Kalau kena basuh tu, maksudnya kita ambil air pergi kat bawah tu basah. Basuh kan. Ya, kalau basuhlah. Percik basuh tak sama. Percik dia ni boleh guna spray. Spray boleh, ambil air renjis pengantin boleh kan. Renjis macam tu. Kita rasa nak basuh juga. Itu lain cerita. Okey, kalau kita rasa nak basuh itu lain cerita. Tetapi hukum dia, kaedah dia begitu. Kaedahnya secara automatik bersih. Cari lagi kat sini orang percik saja. Nak tukar baju. Buat basah. Tak tahu rasa saya tak kena, tak tahu mana-mana yang kena tak which part. Dia tak kisah. Kalau sekadar merejis saja cukup dah. Mungkin sistem air itu berkembang kan. Kita tak tahu itu. Yang al-muhim, hukum zahir dia begitu kedudukannya.
Becik tak tahu banyak mana, macam sikit ke banyak ke, tak kisah. Dia ada benda-benda yang agak menarik dalam bab ini, yang kadang-kadang kita rasa ish apa kan, tetapi ada hikmah. Hukum dia begitu, kita beriman. Misalnya kencing ni kan, kencingkan anak lelaki, kita percikkan satu. Percik kan, kalau tak kena, katakan banyak kan, banyak kena. Lepas tu kalau percik kan tu macam tu je, tak seperti kena bahagian semua. Tak semestinya. Alah, hatta percik tu pun bukan kena semua. Okey, cik percik air. Saya percik air kat muka kak, ada kena semua. Cik saya jirus sekali, kata kena semua kan. Tak jadi masalah. Tapi hukum yang asal tu perlu kita pegang. Okey, hukum asal mesti dipegang. Kenapa dia akan jadi fitnah kalau kita merasa was-was, ragu. Sehingga kan ada di kalangan ulama, ya Allah bagi petunjuk, dah meninggal pun, dia ragu-ragu apabila dalam hadis Bukhari mengatakan kalau lalat masuk dalam air, rendam. Pasal dia fikir lalat tu pergi ke tempat tai kan, masuk dan rendam kan. Tak, kaedah dia bukan begitu. Rasulullah kata begitu, begitulah. Ya, maksudnya begitu. Zat rendam, lepas tu minum. Tapi kalau tak minum, buang. Tak jadi masalah. Tapi jangan sampai kata apalah, bagi saya tak boleh. Pas rendam kita tak minum, terbuang je. Tapi Bagi saya kalau nak menguatkan, isbatkan kekuatan iman, yakin kita, minum. Dia akan menghilangkan was-was. tak benar Ustaz. Ya. Bagi saya minum. Pasal nak menghilangkan was-was. Rendam buang tak ada. Tak buang atau minum. Buang, rendam dulu, buang. Kalau ambil je, itu satu. Lepas tu di antara perkara yang kita tengok, misalan macam menyapu khuf kan, menyapu stocking bahagian atas kan, itu benda yang kita nampak apa kaitan dengan satu kaki tapi atas je. Benda begitu kedudukannya. Kalau lalat tu bukan dalam minuman, kat makanan. Itu tak apa. Kita macam letak sebelah yang makanan tu. Tak apa, tak kisah. Kalau dia lembut bolehlah tenggelam. Cocok lah. Udah lembut pun you ambil je portion yang kena. Dia ambil. Angkat buang je lah selalunya you don't take maksud. Itu terpulang kan. Tapi kata yang tu yang orang kata apa, yang berkat, makanan yang berkat. Dia sebenarnya di situ datang ke keyakinan kita kepada agama dah. Itulah Ustaz, atas makanan dia bertelur. Kalau bertelur tu kena buang lah. Dia bertelur cepat atas makanan. Dalam air rasa tak ada saya dalam air. Dia tak ada sebenarnya kan. Jangan pergi ambil kat, telur dia buat goreng pula kan. Yang penting kan. Sakit perut. Generally memang kita tengok lalat ni, kita sebab kita pun dah belajar kesihatan kan, kalau lalat semua kita tujuh makanan pun sebab dalam kita lalat je. Bisa kesihatan kita rasa tak nak lah. Tapi apa-apa pun hukumnya halal. Okey, hukumnya halal. Okey, kita masuk ke wasiat ke-49. Dah nak khatam kita. Dan ke khatam kita ni. Asal yang ni khatam atau election pun. Wasiat ke-49, pengajaran untuk para wanita. An Abi Bakrin Sulaiman Al-Qurshi qala inna rajulan minal ansari kharajat bihi namlah fadulla anna Shifa binti Abdullah tarqi minan namlah faja'a fasa'alaha an tarqiyati faqalat wallahi ma raqaitu mundu aslamtu fadhahaba al-ansari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu billadhi qalat Shifa fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam الشفاء فقال أعرضي علي فعرضتها فقال ارقيه وعلميها حفصة كما علمتيها الكتاب وفي رواية الكتابة. Dari Abu Bakar bin Sulaiman Al-Qurshi, dia berkata sesungguhnya ada seorang lelaki di kalangan Ansar mempunyai bisul. Okey, namlah ni satu penyakit bisul ataupun jenis yang dianggap sebagai macam penyakit apa ya, yang berbentuk dari dalam lah ya, sikit-sikit jerawat ke ataupun bentuk-bentuk begitu.
Maka lalu ditunjukkan bahawa Asy-Syifa binti Abdillah dapat mengubati bisul dengan ruqyah. Dia tunjuk seorang perempuan tu boleh mengubat dengan ruqyah. Okey, ruqyah. Nah, di sini kita akan lihat apakah dia makna ruqyah di situ. Okey. Maka lelaki Ansar tu menemui lalu minta agar dia mengubati dengan ruqyah. Dia minta Syifa ni, seorang wanita ni, mengubati dia dengan ruqyah. Okey. Sistem ni berlaku di zaman Rasulullah. Seorang lelaki minta perempuan yang membantu dia dalam siri perubatan. Oleh kerana itu, dia menjadikan satu perkara dibenarkan wanita-wanita menjadi doktor untuk mengubat kalau dah sampai orang lelaki. Jangan pergi cek, encik sakit apa? Ya, panas. Nak pegang tangan, tak boleh lah, pegang dengan pen. Lepas tu pegang kepala, oh panas, tonyo. Silap. Ya, kaedah tu. Kalau dah keadaan, mula memang tak nafikan macam perempuan sakit, kita cuba cari doktor perempuan dulu. Okey, laki sakit, cuba laki. Dah tak ada, ya tengah malam sakit meraung, kenalah jumpa doktor perempuan pula tu. Terpaksa. Okey, terpaksa, maka di situ dibenarkan. Maksudnya ada adab lah, kena jaga. Jangan pergi menyamar jadi doktor perempuan. Astagfirullahaladzim, macam mana boleh ya? Ustaz, tapi kalau doktor tu di satu tempat mana yang doktor lelaki tu lebih baik daripada doktor perempuan. Terutamanya bahagian pakar penyakit puan. Boleh kata semuanya doktor lelaki kan. Itu yang menghairankan. Kalau dah tak ada pilihan, terpaksa. Kita nak yang terbaik kan. Yalah, itulah kita lihat kalau dah terpaksa. Dan di situ kewajipan bagi wanita-wanita menjadi pakar bahagian tu pula. Jadi wajib pula. Susah ya benda tu. Kadang-kadang dia membingungkan kita. Pasal saya tengok dulu seorang pakar penyakit puan yang lalu keluar dalam surat khabar tu. Amir Arsyad tu kan. Oh, pakar. Kita menjadi confused. Kenapa lelaki pula kan? Dia belajar itu ya. Tahu. Dan ya kadang-kadang dikatakan doktor lelaki lebih lembut daripada doktor perempuan. Dia cara dia ni kan. Wallahualam. Tapi kita melihat cuba lelaki perempuan dulu. Kalau perempuan, cuba perempuan dahulu sedaya upaya. Kalau dah tak ada, maka bolehlah. Dia spesifik, specialist in that field. Tapi generally kalau untuk beranak, misalnya perempuan pun ada banyak influence lah. Kalau lelaki-lelaki, macam Ustaz kata mungkin kadang-kadang seorang kata lembut kan, mungkin bahagian hebat. Tapi bahagian macam pada biasa, tak ada yang complication, mungkin macam Kak tu doktor apa? Doktor ni juga. Tu. Tak, itu masuk kena buat specialist. Tapi kalau level biasa boleh, doktor biasa pun boleh. Kak doktor biasa. Continue lah. Semua ada kena buat posting bahagian ONG, Social Gynecology. So memang siapa yang jadi doktor memang kena tahu macam mana nak melahirkan nak nak melahirkan, nak how to handle lah. Okey. Kena tahu. Okey, di sini Asy-Syifa mengatakan, demi Allah aku tidak lagi mengubati dengan ruqyah sejak aku masuk Islam. Maksudnya ianya adalah amalan yang dibuat ruqyah ni di zaman sebelum Rasulullah diutuskan, hatta sampai Rasulullah diutuskan. Cuma macam Asy-Syifa ni mengatakan aku tak buat disebabkan aku takut, maksudnya bacaan yang aku baca tu ada unsur-unsur yang terlarang. Jadi aku tinggalkan. Aku dah masuk Islam, aku tinggalkan benda-benda tersebut. Lalu laki Ansar itu pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dia ubati dengan ruqyah tu dia baca tak tahu. Nanti jap. Okey, cuma saya nak betulkan. Okey. Dalam matan ni dia kata fazahabal ansari ila Rasulillah. Okey, tetapi diterjemahkan lalu lelaki Ansar itu menemui Nabi. Perempuan kan, sahabat. Okey, dah. Lelaki juga, fazahaba tu lelaki juga, al-ansari ila Rasulillah. Kalimah Rasulillah pada terjemahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut hukum kaedah hadis, bila dikatakan Rasulullah, tulis pun mesti Rasulullah. Jangan tulis Nabi. Ini adab kaedah dia, walaupun betul.
Nabi dan Rasul maknanya sama, tapi kaedah dia mesti tulis Rasulullah. Letakkan Nabi itu cancel, tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang belajar hadis, dia akan berhadapan dengan perkara macam itu. Kita takkan ubah walaupun sedikit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Asy-Syifa. Okey. Lalu dia berkata, tunjukkan, perlihatkan ruqyah itu kepadaku. Maka Asy-Syifa pun membaca ataupun menunjukkan ruqyah tersebut, yakni dengan bacaan. Ruqyah biasa bacaan. Lalu Rasulullah mengatakan, ubatilah dia dengan ruqyah dan ajarkan ia kepada Hafsah. Yakni siapa dia Hafsah? Isteri dia, sebagaimana engkau mengajar Alkitab kepadanya, dalam satu riwayat mengajar menulis kepadanya. Okey, jadi menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ruqyah yang dibaca dan dilihat ruqyah yang dibaca tidak melanggar syarak. Dan pada kaul inilah datang kalimah ruqyah selain daripada Al-Quran dan Al-Hadis, maka kalimah-kalimah tayyib, kalimah-kalimah baik dibenarkan selagi tidak ada unsur syirik. Okey? Nampak tak? Kak Sabah? Nampak? Okey. Maksudnya selagi kalimah tu tidak ada unsur syirik, boleh baca. Ya, misalnya Allah sembuhkan dia, Allah sihatkan dia, Allah hilangkan penyakit dalam ni, macam tu. Mungkin dengan keberkatan namamu yang maha suci, kan, kita menggunakan kalimah-kalimah yang baik, lalu kita ubat dia, insya-Allah boleh. Okey, dari sini juga menunjukkan bahawa kesan ruqyah itu kuat. Ya, di zaman dahulu mempengaruhi dan sekarang pun mempengaruhi juga. Tetapi kita lihat sebelum, kerana ianya menjadi beberapa perkara dan fitnah berlaku pada masyarakat kita, ya, kerana banyaknya bomoh-bomoh jelmaan ni, ya, dan akhirnya kita katakan lebih baik rujuk kepada doktor-doktor dahulu. Ya, sampai ya, kesian bila tengok seorang tu, ya, dia kata pergi ke bomoh, dia tak pergi doktor dulu, pergi ke bomoh. Mula pergi doktor, ubat biasa je tak jadi, pergi ke bomoh. Ya, bila pergi ke bomoh, bomoh kata ada buatan orang. Dan akhirnya didapati kanser stage 3. Dah sampai tahap 3, apa cerita, kan? Jadi di situ kita katakan apa-apa jumpa doktor dulu, dengan apa yang ada kebijaksanaan mereka guna, tak jadi masalah. Okay. Lepas tu cari siapa orang buatnya, mula bergaduh. Okey. Wahai saudari muslimahku, wasiat Nabawi ini mencakupi dua bahagian. Pertama, pembahasan tentang pengubatan dengan menggunakan ruqyah. Masalah ini sudah kami kemukakan dalam salah satu dari wasiat-wasiat beliau terdahulu. Yang kedua, pengajaran tentang pengubatan dan menulis bagi para wanita. Wahai saudari muslimahku, Islam adalah agama persamaan yang mempersamakan antara lelaki dan wanita dalam masalah pahala dan seksa. Islam menganjurkan lelaki dan wanita agar memikir ciptaan Allah dan berusaha untuk mendapat keredaannya. Berhubung dengan penjelasan ini, maka Nabi SAW mewasiatkan Asy-Syifa agar mengajarkan ruqyah kepada Ummul Mukminin Hafsah setelah dia mengajari cara menulis. Jadi wanita juga harus belajar mendatangi majlis-majlis ilmu dan bertanya kepada orang-orang yang berilmu tentang segala hal yang hendak diketahuinya, seperti urusan-urusan agama. Jika suami tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu, tetapi yang dimaksud di sini bukan sekadar ilmu yang diakhiri dengan memperolehi ijazah agar dapat mendapat pekerjaan, namun yang dimaksudkan ilmu di sini adalah apa yang terkandung dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Dengan arti kata lain, memang tak menjadi masalah apa yang kita buat selama ini, pendidikan yang kita bagi pada anak-anak tu di antara juzuk yang dibenarkan. Tetapi masalahnya kita bagi kepada anak-anak kita juzuk yang bahagian yang fardu kifayah, sedangkan fardu ain mereka tidak selesai. Itu yang jadi masalah sekarang. Bagus dah fardu kifayah clear, kamu boleh jadi doktor, kamu boleh jadi apa semua, tapi fardu ainnya sampai bab cara nak berwuduk, cara mandi wajib, cara apa lagi yang dibuat, akidah dia pun tonggal langgang semua. Itu yang menyebabkan kita terikat sebenarnya. Kalau kita boleh balancekan, bagi dengan cara yang betul, alhamdulillah.
Tapi bila kita bagi cara tak betul, mulalah dia jadi macam kita. Apa macam kita? Kalau Allah bagi kesedaran umur 40 baru nak belajar, kan? Kalau tak, rugi. Okay, jadi benda-benda macam tu kita kena tengok. Kerana fardu ain mesti dikliarkan bila-bila masa. Fardu kifayah, alhamdulillah, itu boleh kita lakukan. Fardu ain mesti clear dalam usia kita ataupun dalam, maksudnya sebelum remaja tu, boleh kata banyak fardu ain dah dikliarkan. Lepas tu tak apalah dia terjun bidang apa. Terutamanya masalah akidah, tauhid, mesti jelas sejelas-jelasnya. Ya. Jadi di sinilah kita tengok. Okey. Kerana bagaimana mungkin engkau akan merasa puas jika engkau hanya menguasai ilmu yang berkaitan dengan urusan dunia, tetapi engkau tidak tahu urusan akhirat. Ini dibicarakan, kita hidup di dunia hanya sementara, sedangkan hidup akhirat kita perlukan bekalan yang banyak betul-betul. Kita tahu kita nak duduk lama. Ya. Kalau pergi umrah sikit je, tapi kalau pergi haji itu 40 hari, persiapan kita tu dia. Ya. Kalau lori tu boleh bawa, lori kita bawa. Banyak, pasal tahu kita hidup lama kan kat Mekah. Nampak tak? Tiba-tiba hidup di akhirat yang sudah confirm kekal abadi, kita tak sediakan. Kita sibuk sedia urusan dunia. Bukan kita nak mempertikaikan, tapi begitu kedudukannya. Tapi kalau dapat maintainkan dengan kebaikan, maksudnya belajar ilmu yang bermanfaat, insya-Allah Allah berkatkan. Okey, jadi ibu-ibu alhamdulillah Allah bagi ruang, dan suami ibu-ibu yang mengizinkan untuk menuntut ilmu, penting sangat-sangat. Paling kurang ilmu yang kita tuntut ni menjadi pahala bagi dia juga yang membenarkan. Baik. Atau bagaimana mungkin engkau berusaha untuk mendapatkan ilmu dunia sementara engkau juga melakukan hal-hal membuat Allah marah, seperti bertabarruj, membuka aurat, dan mementingkan hawa nafsu. Tabarruj, apa maksud tabarruj? Bermakeup-makeup. Tanya orang muda. Orang muda pakai tak? Alhamdulillah, simple je kan. Allah cabutkan rasa nak make up kan. Nak juga tu, tapi tak, maksudnya tak kisah kat rumah kan. Tak pandai. Okey, cuma yalah benda-benda yang begini kita lihat. Wallahu alam. Kalau kak pakai untuk apa tujuan? Tapi walaupun tujuan betul, cara tak betul kan, buat pakai lipstick macam clown apa ni, macam bandut tu. Pakai bak kata tu, apa dia? Saya pun tak reti benda-benda ni. Ya. Ini pakai eyeshadow macam shadow je dia kan. Okey. Memang benar para orang tua tidak dapat mencegah anak perempuan untuk mencari ilmu, tetapi bagaimana mungkin seorang ayah membiarkan anak perempuan pergi mencari ilmu sedangkan dia tidak solat, tidak pernah membaca Al-Quran, dan bahkan tidak tahu hukum hakam yang sewajibnya diketahui oleh wanita-wanita secara khusus. Ini dipertikaikan kan. Macam mana kita boleh hantar anak-anak kita tak tahu bidang agama? Macam baru ni yang dah tengok kat YouTube, budak-budak sekolah menengah tinggi, ya, di sekolah menengah atas di mana? Di Sulawesi. Ya, dia pergi dia buat semayang main-main. Ya, tengok. Kalau dapat kita tengok. Okey, buka Toli. T-O-L-I. T-O-L-I sengkang T-O-L-I jumpa. YouTube. Ustaz pula mengajar pakai YouTube. Cuma nak mengajar, nak bagi tahu. Okey, kelakuan siswa SMA 2 Toli. Boleh buka? Ustaz lagi canggih ke macam mana? Ada? Kelakuan siswa SMA. Okey, tu buka. Itulah dia buat cara semayang. Lepas tu apa dia buat? Itu nama orang yang, nama tu Muhammad Fadil, bukan saya tu ya. By Muhammad Fadil tu. Saya betul kejut lah nama aku. Okey, dia tunjuk kononnya dia semayang tu, lepas tu saya pergi tengok. Oh, menari. Allahu Akbar. Oh ya Allah. Siap dengan joget apa dah? Bila dia lepas tu dia berjoget, lepas tu warokok dia berjoget, orang pasang muzik lah lepas tu. Tu. Tak, budak-budak.
Sama-sama dia. Itu waktu tak ada guru lah. Apa guru? Kemana pergi guru tu? Tak masuk kelas. Saya nak dia berhenti balik, rokok lah, sujud lah. Kenapa dia mempermainkan? Manalah tahu, tanya dia lah. Yalah, tak kira lah. Tapi kita tak maulah. Jadi na'udzubillah, anak-anak yang dididik begitu kan, kita melihat merupakan fitnah yang besar. Mak bapak bertanggungjawab itu, mungkin bapak dia tengok dia marah tu kan, tapi budak-budak kan. Tapi walaupun budak-budak, dia kena tahu adab-adab beragama. Jangan dipermainkan. Apakah agama Allah ni untuk dipermainkan? Okay? Jadi kita berhenti kat sini. Anak kafir. Subhanallah. Tak boleh lah komen situ. Okay, kita berhenti ni. Ingat habis ni? Tak habis ke?